Warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lah Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana diberi peluang pada hari ini untuk berpuasa, mendengar tazkirah Ber-Al-Quran. dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Okey. Tajuk Mama pada hari ini ialah empathy. Tahu apa itu empathy? Tahu macam mana nak ejek empathy? EMPATY. EMPATI. Englishnya EMPHATY. Tahu apa maksud empathy? Rahsia. Empathy ni daya ataupun keupayaan kita untuk memahami perasaan orang lain. Dia berbeza dengan simpati. Simpati tu kita rasa macam kasihan, belas. Empathy ni kita boleh selami perasaan orang lain. It's like macam Iyas boleh duduk di tempat Iman. Macam mana katalah Iman sakit, so Iyas boleh rasa apa yang Iman sakit. Tahu? Dalam Al-Quran dia cakap ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Yang maksudnya tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam membuat keburukan dan dosa. Okey. Macam mana kita boleh relatekan ayat ini dengan empathy? Ayat ni dia suruh kita buat kebajikan dan bertakwa dengan Allah. Maksudnya bila kita ada sifat empathy, kita akan lebih apa orang kata, lebih membuat ke arah yang baik. So kita tidak, dia contohnya macam ni. Kalau kita ada sifat empathy, kita akan berfikiran positif terhadap orang lain. Contohnya, katalah Iman dia membuat sesuatu keputusan yang bertentangan dengan Iyas, yang Iyas tak setuju. Iyas, sebabnya apa Iyas tak setuju? Sebab Iyas tak faham kenapa Iman buat keputusan macam tu. So kalau Iyas ada empathy in yourself, Iyas akan faham kenapa Iman buat keputusan macam tu. Faham? Okey. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencukupi keperluan saudaranya, nescaya Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghindarkan dari kesusahan di akhirat. Okey. Hadis ini menggambarkan, katalah satu hari Iyas ajak Iman makan, tapi Iman tak nak. Iyas tak faham kenapa Iman tak nak ikut Iyas makan. Main game. Lagi satu, Iyas tak tahu Iman tak ada duit. That's why dia tak nak pergi makan. Kalau Iyas fikir Iyas dapat selami lagi, Iyas mesti tahu. Mesti ada sebab kenapa Iman tak nak pergi makan. Okey. Kenapa pentingnya empathy ni dalam diri kita? Empathy ni dia bukan gifted. Kita kena belajar macam mana nak wujudkan empathy dalam diri kita. Pentingnya empathy ni, satu, supaya kita tidak jadi orang yang judgemental, orang yang bila tengok dia buat keputusan macam tu, kita terus judge, orang ni macam ni. So bila ada empathy, kita tidak akan berfikiran macam tu.
Lepas tu kita akan jadi lebih positif. Kita akan lebih husnuzon terhadap seseorang itu. Bila kita husnuzon, ia akan mengelakkan kita daripada suuzon. Maksudnya kita berfikiran buruk. Bila kita berfikiran buruk, ia tidak langsung akan kita akan berdosa lah bila kita suuzon dengan orang ni. Kita berfikiran negatif dekat orang. Lepas tu bila kita empathy ni, kita tak payah nak fikir banyak. Kita tak payah nak kusut-kusutkan fikiran kita dengan suuzon kita. Macam mana kita nak adakan sifat empathy tu dalam diri kita? Pertama sekali, kita faham masalah orang. Kita cuba faham, kita cuba letak diri kita dekat orang itu. It's like macam mama meletakkan kaki mama dalam kasut Ifah. Mama berada di kedudukan Ifah. Okey. Lagi satu, macam mana kita nak bersifat empathy ni? Mama dah lupa dah. Tapi I do hope that all of us cuba adakan sifat empathy itu dalam kita. Cuba wujudkan sifat empathy itu dalam diri kita supaya kita tidak mudah judge orang, supaya kita tidak mudah label orang, dan supaya kita terhindar daripada dosa-dosa hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.